Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Okey, jadi Alhamdulillah pada hari ini saya dapat membentangkan tajuk perbentangan tugasan dua saya adalah Islam SDIK 3013 berkaitan tentang vaksin COVID-19, khusus dia terhadap vaksin COVID-19 yang akan saya bentangkan sebentar tadi. Okey, dan nama saya Muhammad Faisal Faris bin Nordin dari pelajar PISMP Ambilan Jun 2019 Pendidikan Islam 2. Okey, jadi semua sudah maklumlah berkaitan tentang wabak penyakit yang telah menyebar ke seluruh peringkat global dunia sehinggalah menyebabkan kematian berjuta-juta rakyat manusia, okey, di sekitar negara-negara, okey, sama ada di dalam Malaysia maupun di luar negara. Okey, jadi kat sini saya akan membentangkan tajuk berkaitan vaksin COVID-19 yang telah diciptakan oleh saintis, okey, untuk mencegah penyakit COVID-19 ini merebak dan mampu membunuh ribuan dan berjuta-jutaan manusia. Okey, jadi yang pertama sekali, kita nak ketahui dululah apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan vaksin COVID-19 ini. Kita nak ketahui dulu apakah makna vaksin COVID-19 ini. Okey, ini adalah gambaran awal. Okey, bentuk ataupun vaksin COVID-19 ini dicipta ataupun yang telah dibina oleh saintis untuk merawat dan mencegah COVID-19 ini sehinggalah boleh meragut jutaan nyawa. Okey, jadi yang pertama sekali kita kena ketahui apakah yang dimaksudkan ataupun makna vaksin COVID-19 ini. Okey, vaksin COVID-19 ialah merupakan satu produk yang dihasilkan dari sebahagian atau keseluruhan struktur virus atau bakteria yang telah mati ataupun dilemahkan atau dari protein subunit dari virus atau dari jujukan genetik yang akan menghasilkan protein yang tertentu. Okey, vaksin ini berfungsi merangsang sistem imun tubuh membentuk imuniti terhadap jangkitan penyakit yang khusus. Okey, jadi vaksin ini merupakan salah satu kaedah, okey, untuk mencegah kita daripada diserang oleh wabak penyakit ataupun virus yang dikenali sebagai COVID-19. Okey, iaitu vaksin ini adalah salah satu virus ataupun bakteria yang tersebut itulah yang telah dilemahkan ataupun yang telah dimatikan dimasuk ke dalam tubuh badan kita, okey, untuk membantu ataupun untuk menyerang mengelak kita daripada diserang oleh COVID-19 tersebut. Dan untuk mengelak daripada menyerang tubuh badan kita, organ-organ dalaman kita lah supaya menjadi lebih teruk dan sebagainya. Okey, jadi vaksin ini ada merupakan pelbagai jenis yang telah diciptakan oleh saintis. Yang pertama, okey, Sinovac, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm dan juga CanSino. Okey, ini adalah vaksin yang telah diluluskan oleh pihak KKM iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia, okey, untuk digunakan oleh rakyat Malaysia vaksin tersebut ini. Okey, yang seterusnya. Okey, jadi kita akan terus kepada pengenalan ringkaslah mengenai vaksin. Okey, vaksin itu dihasilkan daripada sebahagian atau keseluruhan struktur virus atau bakteria yang telah dimatikan atau yang telah dilemahkan atau dari protein subunit pada virus. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, antigen dalam vaksin itu berfungsi untuk merangsang sistem imuniti tubuh badan kita. Okey, yang ketiga, vaksin ini membantu sistem imun mengenal pasti kuman-kuman tertentu supaya sistem imun cukup bersedia diserang kuman yang sebenar. Okey, jadi vaksin ini sangat-sangat membantu kita, okey, pada zaman moden ini, okey, untuk mencegah kita daripada virus memasuki ke dalam tubuh badan kita ataupun virus menyerang tubuh organ dalaman badan kita. Okey, sebab apa? Okey, vaksin ini merupakan bakteria ataupun virus yang telah dilemahkan atau dimatikan yang dicocok ke dalam tubuh badan kita.
okey, untuk menghasilkan ataupun mengenal pasti kuman yang tersebut, okey, untuk ia menyerang kuman yang sebenar masuk ke dalam tubuh badan kita. Okey, itu adalah antara salah satu kepentingan kenapa vaksin ini dicipta oleh saintis untuk mencegah kita daripada wabak COVID-19 tersebut. Okey, yang seterusnya. Okey. Jadi ini adalah merupakan vaksin mRNA, iaitu merupakan salah satu teknologi yang canggih dalam pembuatan vaksin. Okey, iaitu apakah makna ataupun bagaimana vaksin mRNA ini COVID-19 bertindak? Okey, yang pertama sekali memahami virus yang menyebabkan COVID-19. Okey, SARS COVID-19 tu, okey, virus yang menyebabkan COVID-19 mempunyai spike protein yang sangat sesuai untuk penghasilan vaksin terhadap COVID-19. Okey, lepas tu apakah dengan makna mRNA? Okey, mRNA adalah bahan genetik yang nak memberitahu sistem badan kita bagaimana cara untuk menghasilkan protein. Itu antara manfaat ataupun kelebihan lah dalam teknologi mRNA. Okey, yang seterusnya, apakah kandungan vaksin mRNA ini? Okey, vaksin ini dihasilkan daripada mRNA yang disaluti dengan lapisan partikel nanolipid bagi membolehkannya mudah untuk dihantar dan dilindungi daripada dirosakkan oleh sistem badan. Okey, itu adalah kandungannya. Yang seterusnya, bagaimana cara vaksin ini bertindak? Okey, mRNA akan menghasilkan sel badan. Cara bagaimana nak menghasilkan protein. Jika terdedah kepada virus nanti, badan akan mengenali dan tahu bagaimana untuk melawannya. Okey, jadi virus ataupun virus COVID-19 ini akan masuk ke dalam tubuh badan kita dan vaksin mRNA ini akan mengenal pasti bentuk ataupun ciri-ciri virus COVID-19 itu untuk ia melawan dalam tubuh badan kita. Itu antara kelebihanlah vaksin mRNA COVID-19 ini. Okey, yang seterusnya. Vaksin ini tidak akan menyebabkan penyakit COVID-19. Vaksin tidak akan mengubah DNA walau apa cara sekalipun. Okey, vaksin ini adalah satu virus yang telah dilemahkan ataupun yang telah dimatikan, kemudian dicocok dalam tubuh badan kita. Okey, jadi vaksin ini tidak akan mengubah DNA ataupun tidak akan menyebabkan COVID-19 pada tubuh badan kita. Okay, kemudian selepas mRNA menyampaikan arahan, sel menghasilkan spike protein dan seterusnya akan mati. Okey, yang seterusnya, sel yang terlibat dalam sistem pertahanan badan akan menghasilkan antibodi dan mempunyai ingatan terhadap spike protein yang tersebut. Okey, yang terakhir, apabila badan bertindak balas terhadap vaksin, ia akan menyebabkan demam ringan, sakit kepala atau menggigil. Ini adalah normal dan menandakan bahawa vaksin itu telah berfungsi. Okey, jadi apabila vaksin telah dicocok dalam tubuh badan kita, okey, maka ia akan melawan virus tersebut yang telah masuk ke dalam tubuh badan kita dan akhirnya akan berlakulah ataupun akan berlaku kesan sampingan pada tubuh badan kita seperti sakit badan, sakit kepala dan lain-lain lah. Okey, yang seterusnya, okey, berkaitan vaksin community adalah menggunakan teknologi vaksin jenis mRNA. Okey, saya baca sajalah sebab saya dah terangkan berkaitan tadi. Okey, vaksin mRNA akan menterjemahkan jujukan genetik untuk menghasilkan protein tertentu COVID-19 yang unik yang dikenali sebagai spike protein. Okey, spike protein ini dapat merangsang immunity badan tanpa menyebabkan penyakit. Okey, kemudian vaksin mRNA akan dimusnahkan oleh enzim di dalam sel selepas spike protein dihasilkan. Jadi jujukan mRNA ini tidak dapat memasuki nukleus dan tidak melibatkan bahan genetik DNA di dalam sel. Okey, jadi vaksin ini tidak akan mampu mengubah kita punya DNA dalam tubuh badan kita, tidak akan dapat. Okey, yang seterusnya. Okey, sekarang kita nak pergi kepada kebaikan, okey, ataupun daripada sudut positif dan juga daripada sudut negatif vaksin COVID-19 ini. Okey, vaksin inilah. Okey, yang pertama sekali kita nak tahu dululah. Okey, kebaikan dia apa dan apakah daripada sudut negatif keburukan yang terhadap vaksin ini. Okey, yang pertama sekali vaksin ini dapat membantu mengurangkan jangkitan merebak bertambah parah. Okey, jadi vaksin ini dapat mengelakkan kita
okey, ataupun antara semua antara ahli keluarga kita, rakan-rakan kita dan sebagainya daripada merebaknya COVID-19 ini. Okey, sebab apabila berlakunya penyebaran COVID-19 ini secara meluas, maka banyak yang akan terjangkit disebabkan COVID-19 ini. Okey, jadi vaksin ini merupakan salah satu kaedah untuk kita nak mengecilkan ruang lingkup daripada tersebarnya COVID-19 ini. Okay, yang kedua, mengurangkan kebarangkalian berlaku komplikasi penyakit COVID-19 yang lebih teruk. Okey, berdasarkan statistik lah, okey, yang telah saya baca pada KKM, okey, banyak mengurangkan komplikasi-komplikasi yang teruk seperti sesak nafas, okey, seperti kerosakan organ-organ dalaman apabila kita mengambil vaksin. Okey, sebab apabila kita mengambil vaksin, maka vaksin akan bertindak balas daripada virus COVID-19 itu menyerang ke dalam tubuh badan kita dengan lebih teruk dan juga lebih parah. Itu antara kebaikannya lah. Okey, yang ketiga, okey, untuk melindungi diri terutama bagi golongan berisiko tinggi. Okey, semua sedia maklumlah semasa COVID-19 ini sedang dahsyat berlaku di Malaysia dan juga di negara luar. Kebanyakannya okey, golongan-golongan yang berisiko tinggi iaitu orang-orang tua, okey, orang-orang yang adanya penyakit diabetes, penyakit sakit jantung dan sebagainya, banyak yang telah meninggal disebabkan COVID-19 ini. Okey, sebab golongan-golongan ini sangat-sangat berisiko tinggi andai kata tidak mengambil vaksin COVID-19. Sebab COVID-19 ini mampu melindungi sama ada golongan yang berisiko tinggi ataupun yang berisiko rendah lah. Okey, yang seterusnya keburukan. Okey, di dalam kebaikan vaksin ini adanya sudut negatif ataupun keburukan-keburukan di dalam vaksin tersebut. Okey, tetapi banyak kebaikan dalam vaksin berbanding keburukan lah. Okey, jadi yang pertama sekali keburukan. Okey, yang pertama sekali boleh berlaku kecacatan yang kekal mengikut penerimaan tubuh badan terhadap vaksin. Okey, ada setengah-setengah apabila telah dicucuk vaksin COVID-19 ini, okey, maka ada setengah dalam keadaan dalam sehari dua dia akan jadi lumpuh. Okey, jadi itu antaralah keburukan vaksin COVID-19 ini. Okey, sebab ada disebabkan setelah mereka cocok vaksin COVID-19, mereka tidak saraf-saraf mereka dalam keadaan ada masalah lah. Okey, jadi dia mengikut penerimaan tubuh badan terhadap vaksin. Yang kedua, terdapat berlaku kematian. Okey, ada berlaku kematian yang berpunca dengan vaksin. Okey, memang berlaku okey di KKM. Okey, setelah mengambil vaksin, okey, lebih kurang sehari dua hari, maka mereka mati. Okey, ada yang dikatakan mati disebabkan vaksin. Okey, jadi kat situ antara risiko jugalah apabila kita tidak mengambil vaksin. Apabila kita mengambil vaksin lah. Okey, silap. Yang ketiga, perlu menerima kesan sampingan yang teruk seperti sakit kepala, demam panas, denyut jantung yang laju. Okey, ini antara salah satulah apabila kita mengambil vaksin berlakunya okey, simptom-simptom ataupun sampingan yang sangat teruk. Okey, seperti sakit kepala yang berpanjangan, demam panas, okey, yang seterusnya denyutan jantung yang laju yang tidak normal. Okey, jadi itu antara keburukanlah apabila kita mengambil vaksin. Okey, tetapi kebaikan itu lebih banyak berbanding keburukan dalam vaksin tersebut. Okey, yang seterusnya. Okey, saya akan sambung. Okey, berkaitan tentang pandangan vaksin dari sudut maqasid syariah dan juga Islam. Okey, jadi semua sedia maklumlah. Okey, ada kaedah-kaedah fiqhiyah okey dalam mengharuskan vaksin ini diambil oleh rakyat Malaysia. Okey, jadi saya akan teruskan. Islam amat menitik beratkan penjagaan kesihatan umatnya serta memberi galakan agar sentiasa berikhtiar. Berikhtiar ni apa? Kita sentiasa mencuba sesuatu perkara ataupun kita cuba menyelesaikan masalah tersebut dan mengelak diri daripada ditimpa penyakit.
Okay, kita ikhtiar dengan pelbagai cara untuk kita nak mengelak daripada kita menjangkiti orang lain dan untuk kita menjaga diri kita sendiri daripada COVID-19 ini, daripada virus COVID-19. Okey, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhum bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwatan lam yadurruhu dhalikal yawma summun wala sihrun." Okey. Jadi maksudnya barang siapa yang bersarapan dengan 7 biji kurma ajwa, ia tidak akan ditimpa kemudaratan dari racun dan sihir pada hari yang tersebut. Riwayat Muslim. Okey, jadi ini adalah merupakan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang kelebihan ataupun fadilat apabila kita memakan kurma ajwa. Okey. Yang seterusnya, secara umum hadis di atas memberikan galakan kepada umat Islam agar berikhtiar untuk melindungi diri daripada sesuatu yang boleh kita memberikan kemudaratan ke atas orang lain. Okey, dan kita berikhtiar untuk melindungi diri daripada sesuatu yang boleh memberikan kemudaratan. Okey, tindakan melindungi diri ini merupakan tindakan berjaga-jaga precaution dari terhadap suatu bahaya yang mempunyai kebarangkalian untuk menimpa diri kita. Okey, jadi kita sebagai umat Islam perlulah menjaga ataupun hifzuddin, menjaga agama, menjaga akal, okey, dan menjaga orang sekeliling kita daripada kita menjangkiti mereka dengan COVID-19 ini. Okey, dalam buku The Development of New Vaccine, Gordon L. Adas 1994 berkata bahawa antibodi membawa maksud daya pertahanan dan satu-satunya mekanisme yang mana boleh menghalang suntik digunakan untuk tujuan melawan ejen. Vaksin yang efektif boleh membuatkan keboleh daya tahan antibodi dalam tubuh badan kita. Okey, jadi vaksin ini mampu menguatkan imuniti dalam tubuh badan kita daripada virus-virus untuk menyerang dalam tubuh badan kita ini. Okay, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO World Health Organization mendefinisikan imunisasi sebagai proses di mana seseorang itu dijadikan imun ataupun kebal ataupun tahan penyakit berjangkit biasanya melalui pengambilan vaksin. Vaksin ini merangsang sistem imun badan sendiri untuk melindungi seseorang itu daripada jangkitan berikutnya atau sebarang jenis penyakit. Satu istilah yang sama dengan imunisasi ialah vaksinasi. Okey. Abdul Rahman 2013 mendefinisikan vaksinasi sebagai satu proses pengaktifan sistem imun buatan manusia sebagai usaha untuk melindungi manusia daripada penyakit yang berjangkit. Nak bahasa mudah dia dah. Antibodi ni adalah kaedah semula jadi dalam badan untuk melawan penyakit. Walau bagaimanapun antibodi badan seorang itu akan jadi lemah dan boleh diaktifkan dengan melalui suntikan vaksin. Okey. Jadi suntikan vaksin pelalian itu ataupun proses imunisasi boleh mengelakkan penyakit yang mendatang. Contohlah masa kita kecil-kecil dulu kita ada mengambil vaksin pelbagai masa kita kecil. Untuk apa? Untuk menghalang daripada virus ataupun penyakit berjangkit masuk ke dalam tubuh badan kita dan menjadikan badan kita kebal daripada diserang oleh virus-virus yang mampu merosakkan organ dalaman kita masa kita kecil dululah. Itu antara salah satu manfaat vaksin. Okey, jadi kita akan sambung terus kepada vaksin dalam Islam. Okey, yang pertama sekali, okey, pengambilan vaksin dilihat merupakan salah satu cara yang diusahakan oleh kerajaan bagi melindungi rakyat dari penyakit berjangkit sekaligus mengurangkan risiko kematian. Semua sedia maklum. Okey, banyak kematian yang berlaku okey dalam COVID-19 ini menyerang okey di dalam Malaysia maupun di luar negara. Yang seterusnya, pemberian vaksin ini dilihat sebagai suatu tindakan penting dalam ikhtiar untuk memelihara nyawa pada waktu ini. Hibzuddin, hibzun nafs, okey, hibzul akli, hibzul mal, okey. Hal ini bertepatan dengan maqasid asy-syariah yang wajib dipelihara, iaitu memelihara agama,
memelihara nyawa, memelihara akal, memelihara tubuh badan uh, dan memelihara harta. Okey, hifzul mal. Okey, yang seterusnya. Okey, usaha mengelak atau menghilangkan sebarang risiko jangkitan penyakit dalam kalangan masyarakat merupakan ikhtiar yang amat digalakkan oleh Islam sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wa la dirarah. Maknanya tidak boleh berbuat kemudaratan dan tidak boleh membalas kemudaratan dengan kemudaratan yang lain. Okey, jadi maknanya apa ni? Okey, jadi vaksin ini merupakan salah satu kaedah kita nak mengelakkan kemudaratan yang makin membara dalam masyarakat terhadap COVID-19 ini merebak ke dalam lapisan masyarakat Malaysia dan akhirnya membawa kepada kematian. Itu yang kita nak elakkan kemudaratan yang tersebut. Yang seterusnya, hadis ini menjelaskan larangan melakukan sebarang kemudaratan sama ada terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain dari segala jenis kemudaratan termasuklah mudarat kesihatan. Hal ini sangat sesuai dengan matlamat pemberian vaksin iaitu supaya ia akan membina imuniti tubuh badan sekaligus dapat mengelakkan diri dari dijangkiti penyakit dan bagi mengelakkan dari menjadi penyebab jangkitan kepada orang lain. Okey, vaksin ini kita nak melindungi tubuh badan kita dan kita nak melindungi ahli keluarga kita, mak ayah kita, rakan-rakan kita daripada berjangkit juga terhadap virus COVID-19 ini. Jadi sangat-sangat penting dan banyak kebaikan vaksin ini diambil oleh manusia. Yang seterusnya, ini adalah kaedah fiqh yang digunakan dalam menentukan keharusan pengambilan vaksin adalah sebuah kaedah fiqh yang masyhur. Ad-daruru yuzalu. Kemudaratan itu perlulah disingkirkan ataupun dihilangkan. Okey, sesuatu kemudaratan yang wujud di dalam kehidupan mestilah dihilangkan atau disingkirkan. Antaranya adalah dengan mengambil langkah berjaga-jaga terhadap sesuatu bahaya yang bakal menimpa. Justru itu pengambilan vaksin termasuk dalam cara menyingkirkan kemudaratan yang wujud dalam kehidupan. Penentuan hukum penggunaan vaksin juga mengambil kira kebarangkalian mudarat yang berlaku. Jadi hal ini ulama telah menetapkan kaedah umum yang sangat sesuai dalam situasi ini, iaitu idza ta'arada mafsadatani ru'iya a'zamuhuma dararan birtikabi akhaffihima. Okey, maksudnya apabila bertemu dua mafsadah. Okey, apa yang makna dengan dua mafsadah iaitu kebinasaan, kerosakan mafsadah. Okey, maka fasid mafsadah rosak, maka dipelihara ditolak. Okey, mudarat yang paling besar, maka dipelihara ditolak mudarat yang paling besar itu dengan melakukan mudarat yang lebih ringan. Okey, contoh mudah dia. Okey, apabila seseorang itu ingin solat ataupun dalam keadaan solat dalam keadaan sulusul baul, okey, apabila ia duduk maka ia akan mengeluarkan titisan air kencing. Jadi dekat situ dalam hukum fiqh dibenarkan untuk berdiri daripada kita mengelakkan kita daripada tidak melakukan sembahyang tersebut. Okey, jadi kaedah itu lebih baik kita berdiri daripada kita duduk dalam kita melakukan sembahyang tersebut. Okey, boleh? Dalam kaedah itu boleh. Kita nak mengelakkan kemudaratan. Sama juga dengan vaksin. Okey, vaksin ini untuk kita nak mengelakkan diri kita daripada kita menjangkiti orang lain. Okey, dengan kita mengambil vaksin, kita dapat menghilangkan kemudaratan yang terbesar. Iaitu apa? Kita menjangkiti orang lain dan akhirnya orang lain akan meninggal ataupun mati disebabkan COVID-19 ini. Jadi vaksin ini sangat-sangat memberikan kebaikanlah terhadap diri kita. Okey, pada dasarnya suatu pilihan yang dibuat oleh kerajaan maupun individu mestilah suatu keputusan yang tiada sebarang mafsadah atau kesan negatif dalam segala aspek kehidupan. Namun dalam keadaan-keadaan yang tertentu wujud situasi sukar untuk memilih ataupun untuk memerlukan pilihan dibuat antara dua mafsadah. Berdasarkan kaedah di atas, maka penelitian kesan mestilah dengan mengambil kira mafsadah yang paling ringan antara keduanya. Pengambilan vaksin ini dilihat lebih ringan mudaratnya berbanding dengan mudarat yang tidak mengambil vaksin.
Jadi kat sinilah kita nak menghilangkan ataupun kita nak memilih mafsadah yang lebih ringan berbanding mafsadah yang lebih berat. Okey, jadi kat sini kita perlu diharuskan untuk mengambil vaksin dan menjadikan ada setengah mengambilkan ia sebagai hukum fardu kifayah. Okey, untuk kita nak mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini berlaku, kematian seperti kematian ahli keluarga kita disebabkan COVID-19 dan rakan-rakan kita jugalah. Okey, jadi kesimpulannya, okey, Musyawarah Jawatan Kuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia yang ke-10 dan Musyawarah Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor memutuskan bahawa hukum penggunaan vaksin COVID-19 adalah harus dan ia yang wajib diambil oleh golongan yang ditetapkan oleh Kerajaan Malaysia. Okey, keputusan ini dibuat setelah mengambil kira pandangan daripada Jabatan Kemajuan Islam dan Kementerian Kesihatan Malaysia serta perbahasan ilmiah oleh ahli-ahli mesyuarat di Peringkat MKI berdasarkan penelitian terhadap keputusan fatwa berkaitan vaksin. Okey, keharusan pengambilan suatu vaksin bukanlah secara mutlak. Ia yang diputuskan dengan mengambil kira pelbagai faktor. Okey, yang pertama sekali, sumber vaksin itu hendaklah daripada bahan yang suci dan bukan najis, daripada sumber khinzir, daripada sumber anjing yang haram. Okey, jadi perkara itu amatlah dititik beratkan, mesti bahan yang suci. Yang kedua, jika tidak dapat dielakkan, okey, vaksin yang bersumberkan daripada bahan haram dibenarkan atas dasar darurat yang diiktiraf oleh syarak. Maknanya apa? Andai kata kita terpaksa, memang betul-betul terdesak memerlukan vaksin itu menggunakan sumber yang haram, okey, maka dibenarkan oleh syarak atas darurat yang mesti diiktirafnya oleh syarak. Okey, syarak telah iktirafkan bahawa memang betul-betul terdesak, tidak ada apa-apa bahan vaksin yang boleh untuk kita nak melawan COVID-19, maka dibenarkan menggunakan sumber yang haram, berbahan yang haram. Yang seterusnya, sekiranya terdapat dua pilihan vaksin iaitu yang bersumberkan bahan halal dan juga haram, maka wajib memilih vaksin yang bersumberkan bahan halal. Okey. Yang seterusnya, umat Islam seharusnya menyambut baik usaha kerajaan dalam kita nak mengelakkan berlaku penularan wabak yang sangat berbahaya ini dengan mengambil suntikan vaksin yang diberikan oleh kerajaan tidak akan mengelak dari mengambil vaksinasi dibimbangi akan menyebabkan kemudaratan yang lebih besar. Okey, kerana data KKM menunjukkan mereka yang belum mendapat vaksinasi terdedak dan berisiko tinggi terhadap jangkitan COVID-19. Okey, jadi daripada awal hingga akhir, okey, saya telah menerangkan apakah yang dimakna, apa yang ditarifkan dengan vaksin. Kemudian saya telah menceritakan berkaitan teknologi-teknologi pembuatan vaksin iaitu menggunakan mRNA. Okey. Yang seterusnya saya telah menceritakan tentang kebaikan dan juga keburukan vaksin okey apabila diambil. Okey, banyaklah kebaikannya berbanding kemudaratannya. Okey, yang seterusnya saya telah menceritakan berkaitan tentang maqasid syariah. Okey, keharusan untuk kita mengambil vaksin untuk kita nak mengelakkan berlakunya jangkitan-jangkitan virus COVID-19 terhadap orang lain dan juga terhadap diri kita sendiri. Okey, jadi itu saja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.